Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sehari-hari. Okey, di sini saya Muhammad Rasul Said merupakan wakil daripada AJK Surah Al-Falah. Dan pada sesi ini saya ingin menceritakan serba sedikit tentang tabung khairat dan jariah yang baru kita lancarkan pada 16 Januari 2022. Okey, untuk tabung khairat dan jariah ini diuruskan di bawah Lajnah Khairat dan Kebajikan Surau Al-Falah, di mana saya salah seorang AJK Lajnah. Okey, pada taklimat pada kali ini saya ingin menceritakan secara keseluruhan manfaat dan perjalanan tabung khairat dan jariah ini. Okey, untuk objektif tabung ini sebenarnya kita ada dua objektif utama, iaitu yang pertama, kita mewujudkan tabung bertujuan untuk membantu dan menampung keperluan kewangan ahli dalam pengurusan jenazah. Okey. Dan seterusnya pada masa yang sama, dana yang ada ini digunakan sebagai sumbangan jariah untuk aktiviti kebajikan Surau Al-Falah. Okey, ini ada dua objektif utama yang kita sediakan untuk tabung khairat dan jariah ini. Itu pasal kita ada dua nama, khairat dan jariah. Okey. Seterusnya dari segi keahlian dan penamatan. Okey, untuk makluman semua, keahlian ini terbuka kepada semua penduduk yang ada di bawah Subzon 2, iaitu di sepanjang jalan P9G, Presin 9 Putrajaya. Termasuk fasa 1, 2, 3 dan 4 semua rumah teras yang ada di jalan P9G, termasuk bekas ahli kariah, sekiranya masih lagi berminat untuk meneruskan khairat dan jariah ini. Okey. Yang penting di sini yang kita kena tahu adalah tempoh kontrak. Tempoh kontrak kita buka daripada 1 Januari, kita kira daripada 1 Januari hingga 31 Disember tahun 2023, di mana tempoh yang kita sediakan adalah tempoh 2 tahun sahaja. Kenapa kami buat 2 tahun? Kerana 2 tahun ini adalah bersamaan dengan tempoh tanggungjawab kami sebagai AJK. Okey, di mana setiap 2 tahun Surah Al-Falah akan mengadakan mesyuarat agung, dan di mana pelantikan AJK baru akan dilaksanakan. Jadi bagi memudahkan pengurusan, kami menyediakan tempoh kontrak adalah sepanjang 2 tahun, termasuk peraturan dan syarat ini hanya valid dan tempoh 2 tahun sahaja. Dan secara automatiknya keahlian akan luput pada 31 Disember tahun 2023. Di sini ada satu persoalan di mana ahli kariah yang dah lama, yang masih lagi continue sampai tahun 2023, 2024, 2025, ada yang kontrak yang lama, mereka still continue seperti biasa, akan tetapi mereka tertakluk pada undang-undang yang terkini yang telah ditetapkan oleh AJK Pentadbiran Surah Al-Falah yang terkini. Okey. Untuk sumbangan minimum adalah 1 tahun. Minimum 1 tahun dan maksimum 2 tahun. Jadi untuk tahun ini kita buka secara penuh, iaitu 2 tahun. Walaupun kita kata 1 tahun, ini kita bagi peluang untuk tahun depan, di mana ada setengah-setengah ahli kariah yang aktif, masih lagi aktif, ahli kariah yang lama masih lagi aktif tahun 2022. Kita tak galakkan untuk di-renew. Sebaliknya kita akan buka renewal untuk mereka pada tahun 2023 nanti. Okey. Tentang keahlian. Okey. Tentang ahli terdiri daripada suami atau isteri, anak kandung, anak tiri, anak angkat bawah 21 tahun. Inilah ahli yang mana mereka tinggal sama ada tinggal di sini ke ataupun di luar kawasan ke, dengan syarat mereka adalah ahli kariah kita. Contohlah kalau macam anak kita kan kadang-kadang pergi universiti apa semua, dia still adalah ahli. Okey. Seterusnya kadar sumbangan tahunan keahlian dan pembaharuan keahlian sebanyak RM30 bagi tempoh 1 tahun dan RM60 bagi tempoh 2 tahun. Okey. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk membuat sumbangan awal. Okey. Seterusnya, ini yang baru pada tahun ini. Terima kasih pada kita punya pengurusi telah menjayakan, telah mendaftar Toyib Pay
Okey, apa dia Toyib Pay ni? Okey, Toyib Pay ni adalah satu gerbang yang memudahkan untuk kita membuat bayaran kepada akaun surau. Okey. Di mana bila kita masuk bila kita klik dalam link Toyib Pay, secara automatik kita akan pergi ke gerbang bayaran. Kita tak perlu key in, kita tak perlu masukkan nombor akaun bank Surau Al-Falah. Sebenarnya kita klik je Toyib Pay tu, ada link banyak-banyak di bahagian belakang borang yang kita sediakan. Klik je link-link tersebut, automatik dia akan transfer ke page Toyib Pay. Klik Toyib Pay dan masukkan partikel-partikel yang dalam tu, dan secara automatik bila lepas bayaran akan masuk ke akaun Surau Al-Falah. Dan kelebihan Toyib Pay ini, pihak kami sebagai pihak pentadbiran surau mudah untuk trace siapa yang dah bayar, siapa yang belum bayar, berapa banyak yang masuk hari ini dan ke mana channel-channel yang kita sediakan. Okey, Toyib Pay dia memang mempermudahkan urusan pentadbiran akaun. Okey. Dan kami galakkanlah semua ahli karya yang ingin mendaftar elok pakai Toyib Pay ini. Okey. Seterusnya, okey, kaedah permohonan. Macam mana kaedah permohonan? Okey, kaedah permohonan pada tahun ini kami hanya membuka secara online menggunakan Google Form. Kan? Kami tidak membuka secara menggunakan borang fizikal seperti yang sebelum-sebelum ini. Tetapi kami memahami ada sesengah ahli karya yang tidak berapa familiar dengan menggunakan kaedah Google Form. Ada setengah-setengah telefon pun mungkin ada bermasalah tentang Google Form. Solutionnya nanti datang ke Surau Al-Falah, berjumpa dengan mana-mana AJK kami. InsyaAllah mereka akan membantu anda untuk mendaftar menggunakan link yang diberikan. Kenapa kami tekankan menggunakan Google Form ini? Kerana kelebihan menggunakan Google Form ini, kita dapat tahu bilakah tarikh dan masa seseorang itu mendaftar. Itu yang paling penting. Jadi kita nak galakkan semua pakai link Google Form. Okey. Cubalah, insyaAllah kita doakan semoga yang tak biasa menggunakan mungkin akan biasa menggunakan Google Form ini. Okey. Yang seterusnya, okey, di sini saya ingin ceritakan tentang manfaat tabung. Okey, manfaat tabung daripada duit yang kita kumpul, akad kita pada awal adalah contribution, sumbangan. Kita membuat sumbangan ke dalam tabung ahli karya. Jadi bila mana kita buat sumbangan, semua peserta telah bersetuju untuk saling backup each other, bantu-membantu antara satu sama lain, di mana kita membantu untuk mengurangkan beban dari segi kos pengurusan jenazah. Okey, di sini manfaat kita sediakan adalah sebanyak RM1,000 untuk ahli. Untuk ahli. Diri sendiri, pasangan atau anak kandung, anak tiri, anak angkat, semua andai kata berlaku kematian, nilai pampasan kita sediakan, nilai manfaat adalah sebanyak RM1,000. Yang nombor 2 ini, maksimum tuntutan untuk 1 tahun adalah sebanyak RM1,500. Bermaksud di sini, andai kata dalam 1 tahun ada lebih daripada 1 kes, 2 kes, 3 kes kematian dalam keluarga yang sama, di bawah ahli yang sama, nilai maksimum yang kita berikan adalah sebanyak RM1,500. Okey. Ini adalah pecahan-pecahan manfaat yang kita sediakan, yang kita gariskan untuk kos pengurusan jenazah. Seperti biasa, untuk kain kapan sebanyak 150. Untuk makluman semua, Alhamdulillah, terima kasih pada Ahli Parlimen Putrajaya. Pada tempoh sekarang ni, stok kain kapan yang ada di surau kita sangat banyak, di mana kain kapan adalah sumbangan daripada Ahli Parlimen. Dan kami pihak surau tidak akan charge apa-apa untuk kain kapan ini. Untuk kain kapan, mana 150 ni kita akan pulangkan balik kepada waris. Kos upah pengurusan jenazah, kos upah pada ketua pengurus. Ketua pengurus ni yang nak guide kita lah. Biasanya kita akan guide untuk kita panggil, kadang-kadang kita panggil ahli tempatan, kadang-kadang kita panggil ustaz daripada luar, dan mana upah yang kita bayar adalah RM200 untuk seorang. Untuk kos pengurusan. Jadi mereka kita galakkan waris-waris terdekat untuk datang bantu. Untuk surau, sebab surau keluarkan modal, kita akan beli kapur barus, kita akan beli air mawar, kita akan beli segala dokumen sampingan tu, itu modal yang kita gunakan, dan kita charge sebanyak RM50. Kos pengurusan jenazah pihak luar, andai kata kalau kita invite daripada kontraktor luar, petugas luar, ini bergantung pada harga semasa yang mereka tetapkan. Andai kata kami pihak surau tak mampu untuk menyediakan, andai kata pihak surau tak ada orang yang sesuai pada ketika itu, terpaksa panggil orang luar, jadi kita akan bincang untuk harga yang sepatutnya dikenakan. Untuk imam
imam ni sebenarnya kita akan menghargai dia lah sebagai imam. Dia kata kalau kita ambil imam luar, kita pergi sagu hati RM50, ataupun waris akan jadi imam, itu kita tak kenakan charge apa-apa. Seterusnya pembaca talqin kat kubur sana, kita bagi charge, kita bagi sagu hati pada mereka ada RM100. Sebab membaca talqin ni dia punya komitmen masa dia untuk memudahkan urusan keluarga. Wajarlah pihak keluarga untuk memberi penghargaan kepada pembaca talqin. Jadi kita bagi RM100 dan kita ambil duit ni daripada sumbangan khairat kematian kita. Yang seterusnya, kos tanah kubur di Putrajaya ini, rumah paling murah di Putrajaya adalah 300.5. Itu rumah di Presin 20. RM350 sahaja. Van jenazah RM50 kalau kita hantar daripada surau ke kubur, dan sagu hati kepada petugas van ini. Okay, ini pecahan-pecahan yang kita sediakan lah. Dan manfaat bukan ahli. Kenapa kita kira sebagai bukan ahli? Untuk makluman semua, pada ketika sebelum ini adalah ahli. Dan sekarang ni kita telah buat perbincangan dan pindah pendapat pada beberapa orang. Kita nampak wajar ibu dan ayah still masuk untuk kita beri manfaat, tetapi kita kategorikan dia bukan ahli, di mana manfaat yang kita sediakan adalah RM400 untuk setiap kes kematian. Setiap kes bermaksud ibu bapa mertua, kita bagi RM400. RM400. Tak kira dia meninggal di Putrajaya ataupun di luar Putrajaya. Okey. Syarat-syarat tuntutan adalah dibuat tempoh 30 hari selepas tarikh daftar keahlian. Itu pasal kita nak tengok tarikh di Google Form tadi. Dan seterusnya mesti borang tuntutan akan dihantar melalui Google Form. Jika berlaku kematian pada ahli, bantuan akan dibayar pada waris terdekat. Ataupun jika kematian pada ahli, mana ketua tadi tu, contohlah bapa tadi meninggal dan bantuan akan dibayar pada ahli yang lain. Contohlah bapa meninggal, kita bagi pada isteri meninggal, kita bagi pada anak. Kalau ibu bapa meninggal, kita akan bagi kepada anak. Prosedur tuntutan, kita perlukan sedia kematian, kad penggalan penuntut. Kad penani kita kena pastikan nama tadi tu, bin dia. Kalau lelaki tadi, kalau contoh kita nak tengok bin, kalau ayah meninggal kan, kita tengok bin dia betul tak sama. Dan dia mengantar pautan Google dan memulai borang Google Form. Prosedur tuntutan Google Form dia buat dalam tempoh 90 hari selepas tarikh kematian. Bayaran dibuat secara bank ataupun tunai pada waris. Okey, ini yang 14. Okey, yang saya merahkan tu adalah perkara yang penting, di mana AJK Surau punya kuasa untuk menyemat semula kadar sumbangan tahunan bila dirasakan perlu, yang diputuskan dalam mesyuarat AJK. Yang lain anda boleh baca. Dan nombor 6 ini, syarat-syarat dan peraturan ini adalah tertakluk kepada peraturan yang difikirkan sesuai untuk kebajikan bersama atau sekiranya berlaku sesuatu di luar jangkaan atau kemampuan tabung khairat. Mana peraturan dan syarat dan peraturan ini adalah tertakluk. Ni ada typo sikit lah kan, tak apalah, insyaAllah. Okey, sekian, terima kasih. Sekiranya ada beberapa persoalan, boleh ajukan pada pihak pentadbiran surau Al-Falah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.